Ada dalam 3 minggu ya, Prof. Dah banyak kali cuti kan. Kita boleh mulakan dengan surah baru hari ini, dan insya-Allah kita akan pada jemaah juga dengan Prof dan juga pada jemaah kita akan untuk bulan November ni kita akan ada setiap minggulah hari Sabtu. Insya-Allah. Silakan Prof. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Allaha kana 'alaykum raqiba. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum may yuti'illah lahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin amma ba'd. Muslim rahmatullah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama kerana kesibukan masing-masing. Al-maklum kita orang kata tak boleh merentas negeri. Tiba-tiba bila dibuka sempatan masing-masing ada tugas dan tujuan yang terpaksa menyebabkan kita menangguhkan kuliah kita. So insyaAllah pada bulan ini kita akan adakan lebih sikitlah sebagai gantian. Baik, insyaAllah hari ini kita nak masuk kepada surah Al-Mutaffif. Surah Al-Mutaffif. Surah ini merupakan surah yang mengandungi 3 seperti mana kata Al-Hamka'ash. Baik, kata-kata Mutaffifin ni panggil surah Mutaffifin kerana dalam surah ni mengandung kataan mutaffifin, yang mana kataan fin kita akan bertengok Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil وَكَالُوهُمْ أَوْ يَزْرُونَ. Baik. Kita mula balik ya. Surah Al-Mutaffifin dipanggil surah Al-Mutaffifin kerana perkataan ni ataupun ayat yang pertama dalam ayat ni ataupun dalam surah ini mengandungi perkataan Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. So kita mulakan dengan ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6 dulu. Para ulama apabila membicarakan tentang tafsir surah Al-Mutaffifin ini, mereka mengatakan bahawasanya surah Mutaffifin ini mengandungi sebab nuzul. Dia sebab kalau hadis dia ada sebab urut. Sebab urut ni sebab ataupun peristiwa
faktor yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu hadis. Kalau ayat Quran kita panggil dia sebab nuzul. Sebab nuzul ni adalah sebab ataupun peristiwa ataupun faktor yang menyebabkan Allah Azza wa Jal menurunkan ayat ni. Tuan-tuan tengok dalam Sunan An-Nasa'i, begitu juga dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah kanu min abkhasin nas, ataupun dalam riwayat disebut min akhbathin nasi qila, fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala wailul lil mutaffifin fa ahsanul kaila ba'da dhalik. Hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi. Hadis ni juga dinilai hasan oleh Syuaib Al-Arnaut ketika mana beliau melakukan penilaian terhadap hadis dalam dalam Sahih Ibn Hibban. Maksudnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, manusia pada ketika itu, orang yang berada di Madinah pada ketika itu termasuk dalam kalangan orang yang tidak memperbaiki, tidak memperelokkan timbangan jualan mereka. Maksudnya mereka ni tak ambil kisah sangat berkenaan dengan timbangan dalam perniagaan mereka. Tak begitu teliti, tidak begitu, orang kata apa, tidak begitu ambil berat. Mungkin kalau timbang tu pun timbang mungkin berkurang. Jadi Allah Azza wa Jal menurunkan ayat ni. Allah Ta'ala turunkan surah Al-Mutaffifin, maka selepas daripada Allah Ta'ala turunkan surah ini, orang-orang di Madinah mula memperelokkan timbangan mereka, mula memperelokkan sukatan mereka, sehingga sukatan itu akan dipastikan cukup, barulah perniagaan itu dilaksanakan. Bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini, ya, ia memberikan satu isyarat kepada orang-orang Islam yang mana mungkin sebelum ini orang-orang Islam ada berpandangan yang berlaku halal dan haram ini hanya pada ibadat, hanya pada perkara-perkara yang dianggap sebagai mereka termasuk dalam dosa besar, iaitu seperti zina, judi, arak dan sebagainya, ya, dan seumpamanya. Tetapi bila mana Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Mutaffifin, maka Allah nak memberikan isyarat bahawasanya di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalat, di dalam perkara yang melibatkan jual beli, ada kalanya hukum halal dan haram itu still berlaku bagi mereka yang tidak berjaga-jaga. Bagi mereka yang tidak memahami hukum hakam syarak, mungkin akan terjebak dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, pada zaman pemerintahan dia ada menyebutkan satu kata-kata yang masyhur. Dia kata, la yabi' fi suqina hadha illa man yafqah, atau kama qala. Dia mengatakan jangan ada orang-orang yang meniaga di dalam pasar kita ini melainkan orang itu memahami hukum hakam syarak. Kerana jual beli ni ada hukum hakamnya. Sebelum ini kita orang kata apa, didedahkan dengan peristiwa siakak viral. Saya sebut siakak viral ni, mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah pernah dengar lah cerita seekor siakak harga ribu-ribu ni kan. Ia memberikan kita satu pengajaran bahawasanya peniaga perlu amanah ketika mana mereka berniaga, dan pembeli harus mengetahui apa yang mereka beli, dan kena pastikan sifat, kena pastikan kuantiti yang sebenar, barulah perniagaan itu dikira sah. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perbuatan khianat, mengharamkan perbuatan menipu, mengharamkan perbuatan makan hak harta orang tanpa izin dan tanpa ada keredaan daripada pemilik yang sebenar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu makan harta sesama kamu secara batil. Jangan makan harta sesama kamu secara batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali kalau kamu nak makan juga harta orang, melainkan dengan cara dilakukan perniagaan yang didasari dengan keredaan sesama kamu. Ya, dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kita mengambil harta orang tanpa izin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan dalam khutbah al-wada'. Ia menyebutkan, Nabi SAW, baginda menyebutkan dengan satu perkataan yang sangat jelas. Ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan pengharaman harta orang lain diambil tanpa izin ni setara dengan darah, setara dengan maruah. Seperti mana kita tidak boleh menumpahkan darah orang, kita tidak boleh mengumpat orang, begitu juga dalam bab harta orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan kita untuk tidak membenarkan kita untuk mengambilnya tanpa izin ataupun mengkhianatinya ataupun menipu untuk mendapatkan. Mungkin ada di kalangan kita yang kadang-kadang rasa, alah tak apalah, dia bukan tahu pun, alah tak apalah, benda ni sikit aja. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sikit yang kita ambil akan dihitung dan dikira. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesar ataupun seberat zarah, dia akan melihat di hari kiamat. Dan sesiapa yang mengamalkan ataupun sesiapa yang melakukan perkara-perkara yang jahat walaupun hanya seberat zarah, pasti juga dia akan melihatnya di hari kiamat. Ini merupakan salah satu perkara yang kita kena ambil perhatian. Kerana harta ini, kalau kita tengok dalam Sunan Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bila mana kita sampai ke negeri akhirat, bila mana kita sampai ke padang mahsyar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la tazulu qadama bani Adam illa ataupun hatta yus'al an arba'. Nabi mengatakan, dua tapak kaki anak Adam, dua kaki anak Adam ini tidak akan berganjak sehinggalah apabila dia ditanya tentang empat perkara. An umrihi fi ma afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Wa an syababihi fi aina ablah, di waktu mudanya di mana dia pergunakan. Wa amalihi min aina iktasaba wa fi ma anfaq, dan pada hartanya juga akan ditanya daripada mana dia dapat hartanya, keuntungan macam mana yang dia dapat, wa fima anfaq, dan pada perkara apa yang dia belanjakan hartanya. Tuan-tuan dan puan-puan, isu ni adalah isu yang serius. Jadi kita sebagai orang Islam kena ambil peduli. Wa an ilmihi fima amila bih, dan Allah Ta'ala juga akan bertanya kita berkenaan dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Apa yang telah kita lakukan dengan ilmu tersebut. Jadi tuan-tuan, kita baca ayat Quran ni, insya-Allah kita cuba ambil manfaat daripadanya. Kata Buya Hamka, penimbang yang curang. Nampak dia kata, penimbang yang curang maksudnya orang yang melakukan timbangan yang tidak adil, yang tidak amanah, yang menipu dalam timbangan dia. Baik. Asal mendapat keuntungan agak banyak, orang tidak segan berlaku curang. Kadang-kadang manusia ni demi nak mendapatkan sesuap harta, demi nak mendapatkan kemewahan, demi nak mendapatkan kekayaan, mereka hilang rasa malu dalam nak melakukan, orang kata apa, pengkhianatan, dalam nak mencuri harta orang. Ini benda yang sangat-sangat menyedihkan, ya. Baik dalam menyukai, baik dalam menyukat atau menggantang, ataupun dalam menimbang sesuatu barang yang tengah diperniagakan. Tak kiralah. Ya, kadang-kadang dalam menimbang, timbang ni apa dia? Kita letak something atas penimbang lah.
alat timbangan tu kita letak sesuatu, kita kurangkan demi nak untung lebih. Ataupun kita sukat contohnya macam gantang, kita letak dalam sukatan, kita menipu. Ini merupakan perkara yang diharamkan dalam agama, tuan-tuan. Ini benda yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab. Tak boleh benda ni. Mungkin hari ini kita fikir kita akan untung, tetapi untung itu tidak ada keberkatan. Dalam hadis Nabi SAW pernah melalui satu longgokan makanan. Nabi lalu satu longgokan makanan, Nabi masukkan tangan dalam makanan tersebut untuk menyentuh kawasan yang kanan yang berada di bawah. Kemudian fawajada bala. Nabi SAW tengok ada terasa basah kat bawah tu. Nabi kata apa? Ma hadha ya sahibat ta'am. Apa ini wahai pemilik makanan? Kata pemilik makanan, dia kata asabathu sama. Asabathu sama. Dia kata orang kata apa? Dia kata pada Nabi SAW, makanan tu terkena hujan. Mungkin semalam terkena hujan, hari ini dia timbunkan supaya orang tak nampak. Nabi SAW kata apa? Afala ja'altahu fawqa sabra hatta yarahan nas. Kenapa engkau tidak letakkan yang basah ini di atas sehingga manusia melihatnya? Man ghasya falaysa minna, atau kama qala, Nabi mengatakan, sesiapa yang menipu bukan daripada golongan kami. So benda ni tuan-tuan, benda yang sangat-sangat mungkin kita ingat benda simple, mungkin kita ingat benda kecil, sehingga Allah meletakkan satu surah, menamakan satu surah dengan al-mutaffifin. Golongan penimbang, orang-orang yang menimbang, yang cuai dan yang curang dan juga yang menipu, ya. Baik. Mereka mempunyai dua jenis sukat dan gantang ataupun anak timbangan. Sukat dan timbangan pembeli lain dengan timbangan penjual. Itulah orang-orang yang celaka. Mereka guna sukatan yang tak sama. Untuk sukat diri sendiri, mereka guna yang lebih sikit. Untuk sukat orang lain, mereka akan guna yang kecil sikit. Mana nak tahu? Kan kita bila tengok sukat, satu cupak, satu gantang, mana kita nak tahu banyak mana kita tengok yang tu, yalah. Kita tengok sukat tu. Pembeli yang seperti ini Allah Ta'ala janjikan. Apa dia? Allah Ta'ala kata, wailul lil mutaffifin. Allah Ta'ala kata, celakalah bagi orang-orang yang curang itu. Celakalah bagi orang-orang yang menipu itu. Kan? Allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka terima sukatan orang lain, mereka minta dipenuhi. Mereka minta betul-betul. Mereka minta hak mereka jangan dikurangkan. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka akan kurangkan, mereka akan rugikan orang. Orang nak beli segantang, dia kurangkan daripada segantang. Nampak macam segantang, dia kurangkan. Ini benda yang sangat-sangat bahaya, tuan-tuan. Ya? Mungkin ada di kalangan kita yang mungkin terasa macam, timbang ni benda yang kecil je ke Ustaz? Kenapa sehingga disebut di dalam Al-Quran? Kan, timbang ni bukan macam rasuah. Timbang ni bukan macam judi dalam peringkat yang besar. Timbang ni bukan macam mencuri hak rakyat. Baik cerita pasal kezaliman pemerintah. Ni bab yang kecil-kecil ni kenapa Quran sebut? Benda ni besar, tuan-tuan. Kerana kalau tuan-tuan tengok, ya, sebahagian daripada ulama tafsir, apabila mereka mentafsirkan ayat ni, mereka kata Allah memberikan ancaman kepada orang yang menimbang secara menipu ni, kerana mungkin bagi mereka ini adalah satu kesalahan yang biasa. Tetapi kalaulah kata ia betul adalah benda yang kecil jika nak dibandingkan dengan rasuah, benda yang kecil jika nak dibandingkan dengan mencuri harta rakyat, benda kecil jika nak dibandingkan dengan riba, tetapi kebiasaannya maksiat yang besar ni dia tak berlaku, melainkan dia berlaku dengan yang kecil dulu. Maksiat ni biasanya bila dia nak berlaku, maksiat yang besar-besar ni,
biasanya dia akan mula dengan yang kecil. Dia mula yang kecil, rasa ringan yang kecil, rasa biasa yang kecil, kemudian dia akan pergi kepada yang besar, kepada yang besar, kepada yang besar. Jadi orang yang dah biasa menipu dalam timbangan, orang beli 1 kilo dia kurangkan 50 gram. Orang beli 2 kilo dia kurangkan 30 gram. Mungkin orang tak perasan sebab orang rasa macam benda tu kecil. Tetapi kecil ini lama-lama akan menjadikan pelakunya rasa kesedapan. Pelakunya rasa seronok. Sebab apa? 30 gram, 50 gram yang diambil daripada orang secara zalim, kalau 100 orang, kalau 1000 orang, berapa banyak dah dia terkumpul. Sebab itu jangan anggap benda ni kecil. Ya, jangan anggap benda ni kecil. Bila Allah memberikan ancaman di dalam Al-Quran, ia menunjukkan benda ni adalah benda yang sangat-sangat besar. Ya, baik. Jadi bila mereka timbang untuk orang, mereka akan rugikan. Tapi kalau orang timbang untuk mereka, mereka akan minta supaya dipenuhi. Ini perbuatan ataupun ini sifat tamak. Sikap tamak yang dibenci oleh agama. Apa kata Hamka? Sebab mereka tidak mahu dirugikan, maka awaslah dia. Hati-hati melihat bagaimana orang itu menyukat dan menggantang. Kalau dia orang minta sukat daripada orang sukat untuk mereka, mereka akan tengok betul-betul. Tetapi kalau mereka yang sukat untuk orang, dibuatnya lah sukatan atau timbangan yang curang. Kelihatan dari luar bagus, padahal di dalamnya ada alas sukatan. Sehingga kalau digunakan isinya jadi kurang dari yang semestinya. Atau anak timbangan dikurangkan beratnya dari yang mesti. Atau timbangan itu sendiri dirosakkan dengan tidak ketara. Kan? Jadi, perbuatan ini kata Hamka adalah perbuatan yang besar. Pada ayat yang pertama dikatakan perkataan wailun bagi mereka. Artinya apa? Celaka. Celaka mereka. Mereka pangkal bala merosak pasaran dan merosak amanah. Bahkan para ulama tafsir apabila menghuraikan hadis ni, mereka mengatakan Allah menjanjikan kecelakaan kepada golongan yang curang dalam timbangan ni adalah disebabkan kerana mereka merosakkan apa tuan-tuan? Yang pertama, mereka merosakkan amalan. Mereka merosakkan amalan mereka sendiri. Sebab apa? Sebab mereka makan harta orang secara zalim. Mereka makan harta orang secara batil. Harta ni termasuk dalam maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Dalam maqasid syariah ni ada perkara yang dipanggil sebagai ad-daruriyat. Perkara yang mesti dipelihara. Dan dalam perkara yang mesti dipelihara ni, yang termasuk dalam mesti dipelihara, ialah harta. Selain daripada nyawa, selain daripada akal, selain daripada keturunan, harta termasuk. Sebab tu kita diharamkan mencuri harta orang. Kita diharamkan makan harta orang. Kita diharamkan rasuah. Kerana itu semua adalah cara yang diharamkan oleh agama untuk kita mendapatkan harta orang lain. Jadi, bila kita ambil je hak orang, bila kita ambil je barang orang, kita bertanggungjawab untuk memulangkan barang tu semula sehinggalah kita terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW pernah tanya sahabat, atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Qala al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam wa ya'ti wa qad shatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturiha alayhi thumma turiha finnar atau kama qala. Hadis riwayat Muslim, yang mana Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, kamu tahu tak siapakah golongan yang muflis daripada kalangan umat aku? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang muflis daripada kalangan umat kami ialah orang yang tidak ada harta dan tidak ada dirham dan tidak ada harta, itulah muflis. Nabi kata orang muflis daripada kalangan umat aku ialah mereka yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat mereka,
dengan membawa pahala puasa mereka, dengan membawa pahala sedekah mereka. Mereka ni nampak seperti orang saleh, ada pahala salat, ada pahala zakat, ada pahala sedekah, ada pahala puasa. Orang baik. Tetapi kata Nabi, dia datang dalam keadaan dalam dunia dulu dia ada pukul orang, dia ada makan harta orang. Wa akala mala hadza, dia ada makan harta orang tanpa izin. Dia ada ambil harta orang tanpa keizinan ataupun tanpa keredaan orang tu. Dia ambil dengan cara yang salah, dia ambil dengan cara yang batil. Ya. Oleh kerana tu dalam apa? Dalam keadaan kita berada di zaman orang kata apa, nak menjaga harta ataupun nak menjaga hukum hakam ni susah tuan-tuan, maka kita terpaksa untuk struggle mencari perkara yang halal. Jadi janganlah dalam bab ini kita sangkut. Ya, kita sangkut. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita terpaksalah untuk kata apa, rasa beban sikit, rasa berat sikit. Jadi yalah, nak buat macam mana kan? Ini hukum hakam syarak yang kita terpaksa terima. Yang kita terpaksa terima. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu merosakkan amalan lah, kita dah ambil harta orang. Yang kedua tuan-tuan, ya, dia merosakkan masyarakat. Perbuatan menipu dalam timbangan ni, dia merosakkan masyarakat. Kenapa merosakkan masyarakat? Yang pertama, kerana ia akan menyuburkan permusuhan, kita kata. Perasaan bermusuh. Orang yang ditipu dalam timbangan, akan rasa orang yang jual tu mengkhianati dia. Bukan kata rasa, memang betul yang mengkhianati dia. Maka dia akan menyimpan dendam. Kalau dia jual barang pula, dia pun mungkin akan terlibat untuk menyukat dengan cara yang tidak betul, semata-mata untuk mendapatkan kerugian dia balik. Untuk orang kata apa, untuk mengelakkan kerugian yang dia dah terima tadi. Bila mana orang pembeli yang kedua pula tahu dia telah ditipu, dia pula akan buat benda yang sama kepada pembeli yang berikutnya. Cuba bayangkan kalau benda ni berantai-rantai, maka akhirnya masyarakat dalam negara Islam akan penuh dengan penipuan, akan penuh dengan maksiat, akan penuh dengan permusuhan, merosakkan masyarakat. Maka sebab itu Allah menurunkan ayat ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia merosakkan ekonomi jugalah. Merosakkan ekonomi kerana apa? Kerana keuntungan yang datang tanpa ada apa-apa aktiviti ekonomi, ia tak bagus untuk ekonomi lah. Kan? Sebab itu riba ni adalah satu benda yang tak bagus. Sebab kita parking je duit, kita tak buat apa pun. Kita tak menghasilkan apa-apa pun. Kita bagi kat orang, lepas tu kita ambil untung daripada situ. Sebab itu Islam menggalakkan perniagaan, Islam menggalakkan sewaan. Kenapa? Kerana ia boleh membawa kepada kreativiti dalam pasaran orang Islam. Nak untung, kena buat sesuatu. Nak untung, kena berniaga. Berniaga kena ada kreativiti. Maka suburlah masyarakat Islam itu dengan sesuatu yang orang kata apa? Yang kreatif, yang orang kata apa? Menggunakan akal fikiran mereka untuk menyuburkan pasaran dengan idea-idea yang menarik. Sebenarnya kalau kita tengok orang Islam punya pasaran ni taklah sekreatif orang kata apa, pasaran orang-orang barat. Sedangkan mereka tu taklah beragama Islam kan. Bukanlah beragama Islam. Jadi sepatutnya orang Islam buat macam tu. Kadang-kadang kita pun rasa segan. Kan kita pun ada rasa macam kalau berjual beli dengan orang Islam ni kan, macam orang kata apa, ada je benda tak puas hati. Sedangkan kalau kita beli daripada orang-orang yang di barat umpamanya, tak puas hati, anytime kita boleh pulangkan. Kan kalau kita tak satisfied dengan barang yang kita beli, kita boleh pulangkan. Ini yang sepatutnya ada pada orang Islam, mementingkan kualiti. Mementingkan kualiti untuk diberikan kepada pelanggan. Ini sepatutnya ada dalam akhlak Islam. Tapi tuan-tuan,
Malangnya kadang-kadang orang Islam dia tak ambil benda ni sebagai benda yang serius lah. Ya, benda yang serius. Wallahu a'lam. Okey, kita tengok kepada ulasan Hamka. Dia kata apa? Dalam ilmu ekonomi sendiri dia kata, dikatakan bahawa keuntungan yang didapatkan dengan cara demikian tidaklah dinamakan keuntungan yang terpuji, kerana ia merugikan orang lain dan merosak pasaran dan membawa nama tidak baik bagi golongan saudagar yang berniaga di tempat itu, sehingga seekor kerbau yang berkubang semua kena luluk lumpurnya. Maksud kalau seorang buat macam tu, orang lain pun akan ikut. Ya, orang lain pun akan ikut. Baik. Wail dia kata, celakalah dia itu. Sebab kecurangan yang demikian akan membawa budi pekertinya sendiri menjadi kasar, atau akan membawa budi pekertinya sendiri menjadi kasar. Tidak merasa tergetar hatinya memberikan keuntungan yang didapati dengan curang itu akan belanja anak dan isterinya. Dia kata, akan mereka makan dan minum, itulah suatu kecelakaan, suatu wailun, dia kata. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Hamka nak kata, orang yang buat benda ni lama-lama jiwa dia tak takut dah dengan dosa. Lama-lama jiwa dia tak rasa takut dah makan harta orang. Bukan kata dia je makan. Dia siap bagi anak beranak dia pula makan. Dia siap bagi kaum kerabat dia makan daripada harta yang tidak halal. Maka sebab itu Allah Ta'ala memberikan ancaman. Celaka dia ni. Ya? Kerap kali juga wailun diertikan dengan neraka, dia kata. Memang orang-orang yang berlaku curang itu membuat neraka dalam dunia ini. Kerana merosak pasaran, kecurangan niaga seperti ini adalah termasuk juga dalam korupsi besar. Dia kata corruption. Kenapa corruption? Kerana merosak pasaran. Selain daripada rasuah yang merosakkan corruption, ini juga perbuatan rasuah, ini juga perbuatan corruption. Ya? Maka datanglah teguran Allah berupa pertanyaan, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun? Adakah mereka tidak menyangka, adakah orang-orang tu tak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan? Kita semua tahu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, saya pun tahu, mana-mana orang Islam yang ada iman dalam diri mereka, yang ada iman dalam jiwa mereka, tahu bahawasanya hidup dalam dunia ni hanya sementara. Hidup dalam dunia ni sekejap aja. Jadi apakah alasan kita untuk kita ambil harta orang tanpa izin ni? Tak takut ke? Nanti Allah Ta'ala akan pertanggungjawabkan di padang mahsyar. Tak rasa gentar ke nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan pertanggungjawabkan kita bila kita sampai di depan Allah? Kita akan bayar. Kita akan gunakan pahala yang kita ada untuk bayar. Sehingga hadis yang saya baca tadi apa dia? Allah Ta'ala, Nabi kata, dia pukul orang, dia makan harta orang tanpa izin. Allah Ta'ala akan ambil pahala dia, bayar pada orang yang dia zalim. Mungkin dia rasa, alah yang orang ni 30 gram je, orang ni 50 gram je, orang ni mungkin 10 gram je. Tapi kalau dikumpulkan, dia berniaga selama 20 tahun. Kan? Dia dah ambil dah selama 20 tahun dah benda tu. Bayangkan macam mana dia nak bayar tu kalau pahala dia tak banyak. Kan? Kalau pahala tak banyak, jenuh. Dia nak kena bayar. Nabi kata, Allah Ta'ala akan ambil pahala dia bayar hak orang. Ambil pahala dia bayar hak orang. Ya? Bayar hak orang. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayh. Kalaulah pahala dia habis sebelum dia bayar apa yang dia perlu bayar, habislah pahala dia, ukhidha min khatayahum faturihat alayh. Allah Ta'ala akan ambil dosa orang yang dia hutang tu, Tuhan akan letak atas kepala dia, Tuhan akan campakkan dia masuk ke dalam neraka. Bayangan, ini benda yang serius, ini benda yang sangat-sangat bahaya, ini benda yang sangat-sangat kita kena hati-hati. Ya? Baik. Apakah tidak terkenang dalam hati mereka bahawa kenyataan yang didapat dengan jalan curang itu, pendapatan yang didapat dengan jalan curang dan merugikan orang lain itu tidaklah akan kekal, bahawa dia akan tertumpuk menjadi wang panas yang membawa bencana? Tak rasa ke keberkatan hilang daripada hidup? Yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam dunia ni yang paling penting sekali ialah keberkatan daripada Allah. Banyak mana pun harta yang kita dapat, kalau keberkatan tak ada, ia tidak membawa kebahagiaan. Ia tidak akan membawa kepada ketenangan. Ia tidak akan membawa kita ke syurga.
Ia tidak akan mendekatkan kita kepada ketakwaan. Berapa ramai dalam dunia ni orang yang tidaklah kaya, orang yang tidaklah senang, tetapi pendapatan yang dia dapat hasilkan itu adalah pendapatan, ya, pendapatan yang kita kata datang daripada sumber yang halal, datang daripada sumber yang tidak ada syubhah padanya, walaupun sedikit tetapi ia memberikan kebahagiaan. Ini yang kita mahukan. Orang Islam, bukan saya kata jadi kaya itu salah, tak. Kena ada orang Islam jadi kaya. Bahkan kalau bagus orang ramai-ramai orang Islam jadi kaya untuk bayar zakat dan bantu orang Islam yang lain. Tetapi tuan-tuan, hendaklah kekayaan itu datang dengan cara yang berkat, dengan cara yang dibenarkan oleh syarak, bukan dengan cara yang orang yang bukan dengan cara yang tidak diizinkan oleh agama. Baik. Dan kalau dia mati sedikit pun harta itu tidak akan dapat menolong dia. Berapa ramai orang ni, berapa ramai manusia yang mempunyai kekayaan yang begitu banyak, bila dia mati je, waris dia tak ingat pun kat dia. Waris dia duk berebut pula. Bahkan mereka bermusuh-musuh untuk mendapatkan harta dia. Maka keberkatan tidak datang daripada pendapatan itu. Sepatutnya memberikan kesedaran, tetapi tidak. Dan pada harta yang demikian tidak ada keberkatan sedikit juga. Malahan mereka akan dibangkitkan sesudah mati untuk dipertanggungjawabkan, untuk mempertanggungjawabkan segala kecurangan itu. Liyaumin azim, mereka akan dibangkitkan, mereka akan dihidupkan semula di hari kiamat untuk satu hari yang besar. Hari kiamat, hari perhitungan, hari penyisihan antara yang hak dan juga yang batil. Yauma yaqumun nas, yang mana pada hari tersebut manusia akan berdiri li rabbil alamin. Manusia akan bangkit daripada alam kuburnya, bangkit daripada tempat perbaringannya untuk menyahut seruan Tuhan apabila ditiup sangkakala untuk mereka bangkit semula daripada kubur untuk menghadapi satu proses yang dipanggil sebagai proses hisab, yang dipanggil sebagai proses untuk memperhitungkan amalan. Ya, maka li rabbil alamin, untuk untuk menghadap Tuhan sarwa sekalian alam, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Alangkah kecilnya kamu pada hari itu, padahal masa kat dunia engkau membangga dengan kekayaan yang engkau dapat dengan jalan kecurangan itu. Ya, ni nak bagi tahu, ayat ni nak bagi tahu bahawasanya manusia ni kecil je pada pandangan Tuhan. Manusia ni bukan kata manusia. Bukan kata manusia tu saja kecil, tuan-tuan. Dunia ni pun kecil pada pandangan Tuhan. Allah Ta'ala ini maha berkuasa, maha besar, maha kaya. Nabi SAW kata apa dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata, "Lau kanatid dunya indallahi janaha ba'udah," kan, "ma suqiya minha kafir syurbatu ma." Kalaulah dunia ni pada pandangan Allah, ataupun kalaulah dunia ni di sisi Allah seberat sebelah kepak nyamuk sahaja, dah tentu orang kafir tak akan dapat minum walaupun hanya seteguk air. Kita tengok dalam dunia ni orang kafir minum banyak, kan? Sampai arak pun dibubuh nama timah lagi, kan? Punyalah nak minum orang kafir ni. Maksudnya apa? Dunia lebih kecil daripada tu di sisi Allah. Dunia lebih kecil dan lebih ringan dan lebih hina dan lebih murah daripada sebelah kepak nyamuk. Itu nak bagi tahu tu. Manusia kecil ya. Dan Allah Ta'ala juga nak bagi tahu orang-orang yang menipu, orang-orang yang curang dalam perniagaan, orang-orang yang melakukan kezaliman pada orang lain, mereka ini semua akan dipertanggungjawabkan. Mereka ini semua akan, orang kata apa, amalan-amalan mereka akan dibongkarkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari mahsyar nanti. Hari ni kalau kita ni ada buat sesuatu perkara yang tak berapa nak elok, tiba-tiba ada rakaman, ada CCTV yang merakam, kan? Tiba-tiba ada CCTV yang merakam. Apa kita rasa? Kan? Apa kita rasa? Ya, ini benda yang menakutkan kita. Saya tak nafikan benda ni menakutkan kita.
Kita tengah buat jenayah, kita tengah buat salah, tiba-tiba ada CCTV. Orang viralkan CCTV itu. Kan? Bukan semua orang tengok pun. Bukan seluruh dunia tengok. Hanya sekadar orang negara kita, mungkin orang tempat kita, mungkin komuniti kita yang tengok. Itu pun kita rasa malu dah. Itu pun kita rasa tak selesa dah. Kan? Apatah lagi bila di padang mahsyar nanti amalan kita akan dipertontonkan. Maka sebab itu kita mengharapkan Allah menutuplah keaiban kita. Dengan kita meninggalkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita dimalukan di hari akhirat nanti. So sebab itu tuan-tuan, saya menasihati diri saya dan juga orang lain, dalam bab ni kita jangan menipu lah. Dalam bab harta ni, terutama kalau kesalahan dengan manusia lain ni, janganlah. Ya? Baik. Di hari kiamat itu terbukalah rahsia bahawasanya kedudukan engkau di hadapan mahkamah ilahi tidaklah lebih dan tidaklah kurang daripada kedudukan pencuri atau pemaling yang semasa hidupmu di dunia dapat engkau selubungi dengan berbagai dalih. Mungkin dalam dunia kita rasa kita boleh tutup kesalahan kita. Dalam dunia kita boleh berlakon menangis-nangis sikit, kan? Berlakon jadi baik sikit, pakai kepiah putih sikit, pakai jubah sikit, bantu orang sana sini sikit umpamanya. Tapi kita lupa Allah Ta'ala sentiasa melihat gerak-geri kita. Malaikat sentiasa menulis apa yang kita lakukan. Menangis macam mana pun kita untuk berlakon, macam mana kita memakai pakaian yang nampak saleh sekalipun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap akan menghitung amalan kita. Jangan sampai kita dimalukan di padang mahsyar nanti. Jadi tuan-tuan, ini merupakan satu ayat yang sangat-sangat menakutkan daripada Allah kepada kita, supaya kita ni jangan ambil harta yang bukan milik kita, melainkan dengan izin Tuhan. Jangan ada penipuan, jangan ada pengkhianatan dalam bab ni, kerana penyesalannya amat besar. Mungkin kita rasa seronok dalam dunia dapat mewah, mungkin kita rasa seronok dalam dunia dapat kesenangan, senang lenang, tapi ia tidak berkekalan lama. Penyesalannya lebih berat daripada kesenangan yang kita dapat dalam dunia ni. Jangan cuba untuk berdalih lah. Orang Islam ni kita beriman dengan hari kiamat. Kita akan pergi berjumpa dengan Tuhan pada hari itu. Ini merupakan salah satu daripada kezaliman lah. Kezaliman dari sudut harta. Kezaliman benda lain pun ada. Mengumpat, memfitnah. Kan? Mengumpat dan memfitnah juga akan dipertanggungjawabkan. Jangan dok ingat kita dok menyorok di belakang fake account. Jangan dok ingat kita menyorok di belakang profil yang orang tak kenal, kita rasa kita selamat. Ya, kita rasa kita akan berkekalan lama hidup dalam dunia. Tak, mungkin lepas ni 5 minit lagi, 10 minit lagi kita akan dimatikan oleh Tuhan. Kita nak jawab apa depan Tuhan? Kita dah fitnah orang, kita dah umpat orang, kita dah buat benda yang tak elok pada orang. Ya, baik. Itu kita kena ingat. Ya, baik. Tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya. Beliau terima dari sahabat Rasulullah SAW iaitu Abu Umamah, bahawa kehebatan di hari kiamat itu amatlah ngerinya, dia kata. Sehingga Nabi SAW berkata bahawa matahari menjadi lebih dekat sehingga hanya jarak satu batu saja daripada kepala, sehingga menggelegak rasanya otak, benak teriknya cahaya matahari. Dalam hadis Nabi SAW sebut di padang mahsyar tu, matahari sangat dekat dengan kita. Kita hari ni duduk tengah-tengah panas pun kita tak lalu. Kan, kita duduk di tengah-tengah panas. Di Malaysia ni, khatul istiwa kita panggil kan, duduk berada di garis tengah di bumi ni. Duduk tengah-tengah panas pun kita tak larat. Kita tak tahan. Matahari ribuan kilometer daripada kita. Bayangkan kalau matahari itu satu batu. Bayangkan kalau matahari itu satu jengkal atas kepala. Jadi sebab itu Nabi sebut dalam hadis kan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Ta'ala akan berikan naungan kepada mereka, di mana tidak ada naungan lain melainkan hanyalah naungan Allah. Nabi sebut 7 golongan yang Allah Ta'ala akan berikan naungan, yang Allah Ta'ala akan berikan teduhan.
Siapa 7 golongan tu? Manusia hebat. Imamun adil, pemimpin yang adil, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang menghabiskan waktu muda beribadat kepada Allah. Banyak lagi lah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, pemuda yang lelaki yang jiwanya terikat dengan masjid. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, 2 orang lelaki yang berukhuwah, yang bersaudara kerana Allah, mereka berpisah dan mereka bertemu kerana Allah. Dan banyak lagi disebut dalam hadis tu manusia-manusia yang hebat. Tapi Nabi kata Allah Ta'ala bagi teduhan. Mungkin ada kalau kita macam, dapat teduhan je. Teduhan tu teduhan yang hebat. Pertama sebab dia teduhan Allah. Yang kedua kerana teduhan itu diberikan oleh Allah pada hari di mana matahari sangat-sangat dekat dengan kita. Matahari sangat-sangat dekat. Siapa yang pernah pergi haji dia tahu. Dulu saya pergi haji. Saya pergi haji waktu zaman belajar tu. Kemah pun tak ada. Pergi cowboy je haji ni. Murah kan. Duit tak ada masa tu. Sekarang ni pun tak adalah banyak sangat. Tapi ada lah. Alhamdulillah boleh makan. Cuma dulu masa zaman student ni kita jimat-jimat kan. Saya dapat duit zakat perak masa tu kan. Alhamdulillah. Jimat-jimat cukup. Dapat habis belajar lah. Yang formal ni. Belajar tak habis sampai mati. Tapi belajar degree tu habis lah. Cuma waktu tu buat haji, kemah tak ada. Panas dekat Arafah tu. Kita nak ukur sampai maghrib. Kan? Jadi buat apa? Pergilah tengok kemah yang kosong pergi masuk. Tengok kemah yang kosong pergi masuk. Tapi bila orang tu dah datang, kita terpaksa keluar. Akhirnya duduk bawah pokok. Duduk bawah pokok, disembur dengan air. Siapa yang pergi haji dia tahu lah, disembur dengan air wak tu kan. Jadi sejuk lah sikit. Duduk bawah pokok. Masa tu pokok tu lah jadi nikmat untuk orang yang berada di padang Arafah. Kenapa? Kerana waktu tu waktu yang kita memerlukan naungan, waktu yang kita memerlukan teduhan, waktu yang sangat panas pada waktu tu. Jadi Allah memberikan ganjaran kepada kita berdasarkan ibadat yang kita lakukan. Maka jangan di dalam dunia ini, kalau boleh, janganlah buat kezaliman. Kalau kita buat dosa dengan Tuhan, dia ada ruang taubat. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Bukan saya nak ringankan dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah ni kalau boleh tinggalkan. Jangan berzina, jangan minum arak, betul, jangan buat, jangan. Tapi jika nak dibandingkan dosa dengan Allah dengan dosa dengan manusia ni, dosa dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Dosa dengan manusia belum tentu manusia ampun. Tu yang bahaya tu. Kan kita buat dosa dengan Tuhan, kita taubat dengan 3 rukun. Kita tinggalkan dosa tu, kita menyesal dengan dosa yang kita buat, kita menangis, kita menyesali dan kita azam tak mau buat lagi, kita dah dikira orang yang bertaubat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ampunkan kita. Tapi kalau dosa dengan manusia, dia kena letakkan satu lagi. Kita kena pulangkan balik duit dia, kita kena pulangkan balik harta dia, kita kena minta izin, kena minta maaf. Kalau dia tak maafkan macam mana? Ini problemnya dia tak maafkan. Memang ada hadis yang menyebutkan kalau kita minta maaf, dia tak maafkan, dia akan dapat dosa. Tapi hadis itu semuanya tidak sahih berdasarkan kajian saya. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis yang saya baca tadi, hadis yang Nabi kata muflis tu, memang Nabi sendiri mengakui orang yang dizalimi, orang yang diambil haknya, orang yang difitnah, orang yang diumpat, ada hak untuk memaafkan ataupun tidak. Kalau dia tak maafkan, kita akan bayar dengan pahala kita di hari akhirat. Itu yang menakutkan. Kalau ada pahala, kalau tak ada pahala, dia pula akan berikan kepada kita dosa di sekadar kezaliman yang kita lakukan pada dia. Ini yang sangat-sangat menakutkan kita. Yang kalau boleh kita elakkan diri, tuan-tuan kita elakkanlah. Ya, baik. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi ayat ni, ataupun sambung lagi surah ni dengan kata kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukaththibin alladhina yukadzibuna biyaumiddin wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim
summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Baik. Kemudian setelah Allah Taala menyebutkan tentang kesalahan dosa yang berkaitan dengan harta dan hak manusia yang diambil, Allah Ta'ala ceritakan pula. Setelah Allah Ta'ala kata benda ni celaka, benda ni bahaya, benda ni dosa, kemudian Allah Ta'ala cerita pula. Cerita apa? Cerita tentang azab yang bakal menimpa orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kezaliman, termasuk orang yang menipu dalam timbangan. Allah Ta'ala kata, kalla, jangan begitu. Artinya, janganlah ditempuh jalan yang curang itu, mengecoh pada sukatan, menipu pada timbangan, dan melakukan kecurangan-kecurangan yang lain dalam kehidupan di dunia ini. Janganlah diteruskan perbuatan yang demikian. Jangan buat. Jangan dok buat benda tu. Kalau boleh tinggalkan. Mesti tinggalkan. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya tulisan orang-orang yang jahat, catatan untuk orang-orang yang jahat ni berada dalam sijjin. Apa itu sijjin? Allah Ta'ala tanya, wa ma adraka ma sijjin. Kamu tahu tak apa itu sijjin? Kitabun marqum. Ia adalah kitab yang ditulis. Ya, kitab yang ditulis oleh Allah, kitab yang disediakan oleh Allah, yang ditulis oleh malaikat, yang dipanggil sebagai Raqibun Atid, malaikat yang sentiasa mengikuti kita, yang tidak cuai, yang tidak curang, menulis setiap amalan kita. Orang-orang jahat, percayalah, tidak ada kezaliman terhadap mereka dalam catatan malaikat. Orang jahat tak akan kata, malaikat ni curang, malaikat ni melebihkan. Tak. Malaikat bukan macam mutaffifin. Malaikat bukan macam kaki penipu dalam timbangan manusia. Yang tipu ni manusia, malaikat dia tak tipu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sekali-kali tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka sentiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan kepada mereka, itu yang mereka buat. Ini malaikat. Kitabun marqum, satu kitab yang ditulis oleh malaikat. Ulama ada beza pendapat sikit makna sijin ni. Sebahagian daripada ulama kata sijin ni merupakan satu tempat di neraka Jahannam. Tetapi kalau kita tengok kat sini, bila Allah Ta'ala kata wa ma adraka ma sijin, kamu tahu tak apa itu sijin? Allah Ta'ala sendiri kata kitabun marqum, kitab yang ditulis. Sebab itu ada mufassirin yang mengatakan sijin huwa kitabun jami' li'amalil fujar, satu kitab yang menghimpunkan amalan-amalan, catatan. Kitab tu maksud catatan yang menghimpunkan amalan-amalan orang yang jahat, perbuatan yang kecil ataupun yang besar, yang disangka telah lupa, padahal catatan ni tak lupa. Kita yang biasa buat zalim kat orang ni, kadang-kadang kita tak rasa, kadang-kadang kita lupa. Sebab tu para ulama mereka ada berikan amaran, ancaman kepada orang yang suka buat zalim ni tentang sihamul layali. Apa itu sihamul layali? Sihamul layali ni adalah panahan waktu malam. Siham ni anak panah. Anak panah yang datang pada waktu malam. Biasanya anak panah datang waktu siang. Kalau anak panah datang waktu siang, kita boleh elak sebab kita nampak. Tapi kalau panah tu datang pada waktu malam, dia bahaya sebab kita tak nampak. Tiba-tiba dia landing je dekat tangan kita, dia landing kat kaki kita, menyakitkan. Apa maksud sihamul layali? Sihamul layali ialah doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang kita zalimi, yang dia berdoa pada Allah dalam keadaan kita tak sedar. Kita tak sedar dia sedang berdoa sebab kita yang zalim dia. Dia sakit hati dengan kita, dia sakit dengan kita, ya. Maka dalam keadaan tu kita selesa tidur, dia tak tidur. Dia bangkit, dia berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas kita. Dan kita tak sedar, tiba-tiba kita kena. Dan kita tak ingat pun.
Mungkin kalau kita ingat, alhamdulillah kita boleh minta maaf, tapi kita tak ingat pun. Siapa kena macam ni entah? Sebab kita buat zalim kat orang, kita tak ingat, tuan-tuan. Kan? Seronok dah buat kat orang. Tapi percayalah, semua itu akan dipertanggungjawabkan, ya. Perbuatan yang kecil atau yang besar yang disangka telah lupa padahal tidak lupa, semuanya telah tercatat dalam sijin itu, sehingga manusia tidak dapat lagi mengelakkan diri daripada pertanyaan kelak. Wailun yawma idzil lil mukazzibin, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, ya. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin, iaitu orang yang mendustakan hari pembalasan, ya. Orang yang mendustakan hari pembalasan, siapa ni? Orang yang sampai dustakan hari kiamat ni adalah orang yang biasa terlibat dengan dosa. Disebabkan dosa itu terangkum-rangkum, akhirnya ia membawa kepada kejahatan yang mutlak pada manusia sampai dia rasa hari kiamat tak ada ni. Ini yang berlaku kepada manusia-manusia yang jahat yang dirakamkan oleh Allah dalam sejarah. Bagaimana Fir'aun mendustakan Nabi Allah Musa. Bagaimana Namrud mendustakan Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana Abu Jahal menafikan kebenaran berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka tahu mereka pun tak akan hidup lama. Tetapi disebabkan kejahatan yang berterusan menyebabkan mereka sanggup mendustakan sesuatu yang mereka sendiri tak ada ilmu berkenaan dengan dia. Dan dia duk nafi benda yang dia sendiri tak pasti. Ya. Dia sendiri tak pasti adakah betul ataupun tidak dakwaan dia tu. Sedangkan dia dengar daripada orang yang tidak menipu bahawasanya memang mereka akan dikembalikan kepada Allah, ya. Mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, manusia yang terbiasa melakukan perkara-perkara yang jahat, akhirnya mereka akan sampai kepada satu tahap mendustakan hari pembalasan. Sedangkan mereka tidak ada ilmu berkenaan dengan benda itu. Dalil-dalil qat'i daripada Quran dan Sunnah daripada orang yang mereka percaya tak menipu. Nabi Muhammad ni, Abu Jahal pun percaya dia tak menipu. Tapi dia mendustakan hari kiamat dalam keadaan dia pun tak tahu betul ke hari kiamat tak ada. Tak, saya pun tak tahu. Tapi saya kata tak ada lah. Teka-teka je. Sedangkan benda tu membahayakan mereka. Kan? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Nampak? Dan tidaklah mendustakan akan hari itu kecuali orang-orang yang melampaui batas dan orang yang berdosa. Orang yang melampau batas, yang berdosa. Maksudnya dia buat dosa banyak, dia melampau banyak. Orang ni lah yang mendustakan hari kiamat. Ada manusia buat dosa, tapi dia tahu benda tu dosa. Dia tahu hari kiamat ada, okeylah. At least dia percaya hari kiamat. Adalah ruang untuk dia taubat sebab dia ada perasaan takut. Tapi kalau dah banyak sangat dosa, kalau dah berangkum dosa ni, sampai dia rasa ringan dosa-dosa ni, dan akhirnya bila orang berikan peringatan pada dia tentang adanya kiamat, dia rasa tak ada apa. Dia rasa macam, no big deal. Kan saya tak ada apa. Saya rasa macam dunia ni akan berkekalan. Walaupun saya mati, saya akan jadi tanah, tak ada hidup balik lah. Sedangkan benda tu dia tidak ada ilmu. Siapa yang bagi tahu dia tak ada hari kiamat? Mana ada? Dia reka sendiri je. Orang macam inilah orang yang rugi bila bangkit di hari kiamat nanti. Dia pastinya tidak akan selamat. Ya? Baik, kata Hamka pada surah Al-Infitar yang telah lalu kita huraikan juga apa erti Yaumuddin. Yang erti harfiahnya, makna harfi, makna perkataannya ialah hari agama atau hari pembalasan. Apa itu Yaumuddin? Hari kiamat. Hari agama. Kenapa? Agama itu penentu. Ya, agama tu adalah penentu. Jadi hari kiamat, Yaumuddin maksudnya hari agama, hari penentu, hari penentuan. Kita nak pergi mana? Nak pergi syurga ke nak pergi neraka? Ya? Ataupun hari pembalasan. Kerana tujuan hidup di dunia ini tidak lain ialah keselamatan pada hari perhitungan di akhirat. Kerana di akhirat itulah amal dan akidah kita di dunia ini akan diperhitungkan dan menerima balasan yang setimpal. Celakalah orang yang tidak percaya akan adanya hari itu. Kerana itulah orang yang telah cacat imannya dan kabur tujuan hidupnya.
Jadi orang macam ni bahaya. Bukan kata sekadar dia menafikan hari kiamat, bahkan bila orang ingatkan dia berkenaan dengan hari kiamat, ancaman-ancaman daripada Tuhan berkenaan dengan hari kiamat, dia siap pelekeh lagi. Dia merendah-rendahkan pembawa berita yang benar ini. Wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibaca kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata ini adalah dongengan orang-orang yang terawal. Ini adalah berita bohong yang diceritakan oleh orang-orang sebelum ini. Okey. Kala, jangan sekali-kali, ya, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan telah ditutup hati mereka dengan oleh apa yang telah mereka usahakan itu. Bila kita buat satu kesalahan, satu dosa, Allah Ta'ala akan jadikan pada jiwa kita ni ada satu titik hitam. Bila kita taubat, kita tinggalkan, dia akan bersih. Kalau kita still buat, titik hitam tu akan lebih banyak, dan apabila tutup semua, nak kembali tak ada lagi dah, kita tak mau lagi dah, kerana kita sendiri yang menghitamkan jiwa dia. Dalam ayat ni bertemu kalimat rana yang kita beri erti penutup. Ya, artinya ialah bahawa seseorang apabila berbuat satu dosa, mulailah ada satu bintik hitam dalam hatinya. Dalam hadis riwayat al-Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abd idza akhta'a khati'ah yuktabu mukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza' wastaghfar wa tab suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Yang bermaksud, apabila seorang hamba melakukan kesilapan, melakukan dosa, akan diletakkan satu bintik hitam di dalam jiwanya. Dan apabila dia menarik semula kesalahan itu, atau apabila dia tinggalkan beristighfar, dia tinggalkan dosa tu, dia beristighfar, kemudian dia bertaubat, akan dihilangkan bintik hitam tu daripada jiwanya, ya. Dan apabila dia kembali melakukannya, akan ditambah, ya, akan ditambah bintik hitam tu, sehinggalah bintik hitam tu akan memenuhi, ya, akan memenuhi jiwanya. Hasan Basri kata apa? Rana ialah dosa bertimpa dosa hingga hati menjadi buta, tidak menampak kebenaran lagi kerana telah ditutup oleh noktah-noktah hitam sampai hati itu menjadi mati. Jadi tuan-tuan, ayat ni nak bagi tahu kita apa dia? Ayat ni nak bagi tahu kita bahawasanya yang penting jangan melakukan dosa itu berganda-ganda, jangan melakukan dosa itu berulang-ulang sehingga kita tertutup pintu jiwa, sehingga tak ada rasa lagi dah takut kepada dosa yang kita lakukan. Kalla, kata Tuhan, tidak sekali-kali. Innahum 'an rabbihim yawma idzil mahjubun. Sesungguhnya mereka itu dari Tuhan mereka di hari itu telah tertutup. Sesungguhnya mereka itu telah tertutup jiwa daripada Tuhan mereka, tertutup pintu hati daripada menerima kebenaran. Summa innahum lasalul jahim. Sesungguhnya mereka ini akan digelumangkan dengan neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah balasan terhadap apa yang kamu telah dustakan sebelum ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung semula bincang berkenaan dengan surah ini untuk bahagian yang ketiga daripada surah ini pada kuliah akan datang, insya-Allah. Saya nak tengok soalan. Kalau ada ataupun komentar ataupun saya tersilap di mana-mana, boleh bagi tahu.
Salam Doktor. Waalaikumsalam. Sekiranya kita telah melakukan penipuan dan mengambil hak orang lain dalam keadaan kita jahil dengan amaran Allah, tetapi setelah kita bertaubat dan kita tidak tahu bagaimana untuk memulangkan dan meminta maaf kerana tidak dapat mengesan keberadaan orang-orang tersebut, atau sekiranya kita membuat pengakuan akan memudaratkan kita dari segi undang-undang, bagaimana dan apa perlu kita lakukan, Doktor? Sedangkan kita telah benar-benar bertaubat untuk tidak melakukannya lagi. Terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan pada orang yang ada kesedaran ini dengan ucapan tahniah lah, kerana melakukan kesalahan ini merupakan sifat insan. Allah Ta'ala cerita dalam Quran tentang kisah Adam, tentang kisah Iblis. Nak bagi tahu kedua-duanya melakukan kesilapan, tetapi yang membezakan kedua-dua makhluk ini, Adam itu setelah melakukan kesilapan dia bertaubat pada Allah dan dia menjadi mulia. Iblis melakukan penderhakaan pada Allah, dia tambah takabur, maka dia binasa. Jadi kita sebagai manusia kena ikut jalan Adam, jangan ikut jalan Iblis. Buat dosa dalam keadaan kita jahil, kita kena kembali pada agama. Dia bukan macam highway yang tidak ada U-turn melainkan kena bayar tol, tak ada. Anytime you can make a U-turn dalam Islam ni, bila you dah tersilap, dah tersalah, you can make a U-turn. Boleh buat anytime, bila-bila masa. Boleh kembali kepada jalan yang benar. Tapi bila mana melibatkan hak orang ni, para ulama sebut ada 4 rukun lah. Yang pertama kena menyesal. Kedua, tinggalkan perbuatan tersebut serta-merta. Yang ketiga, azam tak mau buat lagi. Bila hak orang yang kita buat tu, kita ambil hak orang, kena pulangkan semula. Tapi problem dia kat sini adalah dia tak tahu kat mana orang tu. Bila tak tahu kat mana orang tu, tuan-tuan, para ulama meletakkan satu kaedah, dia kata ambil amount tu pergi sedekah. Ambil amount tu pergi sedekah pada orang miskin dengan niat untuk pahala duit ni, sedekah ni kembali kepada pemilik asal. Kalau orang tu masih ada, pulangkan, wajib pulangkan ataupun minta dia halalkan. Kalau tak ditemui, ambil sejumlah harta tu bagi kepada orang lain dengan niat pahala sedekah ni kembalikanlah kepada pemiliknya. Dan kalau pemiliknya tu kembali, kita bagi tahulah, saya sebenarnya dah sedekahkan dan pahalanya saya sedekah pada awak. Dia kata tak, saya nak balik, contohnya kan. Ya. Saya nak balik barang saya tu, so kita kena pulang baliklah, ya. Baik. Prof. Ya. Minta maaf, saya cuma nak tahu yang bahagian di sini pula yang penulis kata pengakuan dan dia kata apa, kata mengesan keberadaan orang tersebut, atau sekiranya kita membuat pengakuan dan memudaratkan diri kita dari segi undang-undang. Maknanya kalau sekiranya dia dah taubat, dia tahu mana orang tu, tetapi dia tidak berani nak berdepan dengan orang tu, saya rasalah dari tulisan ni, sebab takut tindakan undang-undang pula, saya rasalah. Jadi macam mana tu? Mungkin dia boleh minta pada siapa-siapa untuk kembalikan semula dalam keadaan dia bimbang terkena undang-undang. Tapi sebenarnya kalau dia pulangkan semula hak tu dengan dia berikan ganti rugi, bagi saya tak ada isu lah. Mungkin orang tu pun tak nak bawa lah ke pengadilan. Tapi yang sebaiknya pergi jumpa, minta halal lah, kerana dia dah melakukan zaliman pada orang tu, kan. Dia dah melakukan kezaliman pada orang tu, dia ambil harta orang tu tak boleh pakai duit dia, sebab tu ada ganti rugi sepatutnya, kan. Jadi dalam isu ni, kalau dia memang tak berdaya, dia kata akan terkena, akan mudarat besar pula pada keluarga dia, mungkin boleh panggil pada siapa-siapa untuk pulangkan semula, wakilkan kepada dia. Mudah-mudahan orang tu maafkanlah. Okey, kalau tak, memang dia kena bertemu di hari kiamat nantilah. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam kuliah yang lepas Ustaz ada cakap apabila pahala lebih berat dia masuk syurga, dosa diampunkan. Tapi apabila dosa lebih berat dia masuk neraka sehingga dosanya habis. Soalan saya, bukankah sepatutnya dia masuk neraka sehingga pahalanya lebih berat dari
pahalanya lebih berat dari pahala? Ya, saya nak faham soalan ni. Tapi apabila dosa lebih berat, dia masuk neraka sehingga dosanya habis. Soalan saya bukan ke sepatutnya dia masuk neraka hanya sehingga pahalanya lebih berat dari pahala. Maksudnya sehingga dosanya lebih bukanlah maksud sehingga dosanya itu habis dibakar di dalam neraka itu, dan bila dosanya lebih kurang daripada pahala, dia akan masuklah ke dalam syurga semula. Itulah rahmat Allah kepada hamba-Nya. Terima kasih atas orang kata apa, kadang-kadang saya pun sebut perkataan yang kurang teliti, ya. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kalau kita dah buat dosa dengan orang, kita tak jumpa dia atau tak ingat dia tu siapa, tapi kita pernah mengumpat atau buat jahat dengan orang, apa perlu buat? Itu kalau dia berkaitan dengan harta, kena pulangkan seperti mana yang saya sebutkan tadilah. Tapi kalau kita mengumpat dia, kita kena, para ulama ada dua pandangan. Kita kena, pandangan mazhab Syafi'i, dia kata kita kena bagi tahu kat dia kita umpat apa kat dia. Kerana mungkin dia maafkan dosa mengumpat yang ni, dia tak maafkan dosa mengumpat yang tu, so kita kena sebut sesuatu. Tapi mazhab Hanbali dia kata kita tak perlu bagi tahu dia, sebaliknya kita istighfar kepada Allah untuk dia supaya Allah Taala ampunkan dia. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia. Okey? Tapi Syekh Utsaimin kata, Syekh Utsaimin kata dia kena tengoklah keadaan orang yang dia umpat tu. Kalau orang tu boleh maafkan, dia sebutlah. Kalau tak, cukup hanya kadar dia istighfar kepada Allah untuk orang tu diampunkan dosanya, dan sebutkan kebaikan orang tu. Innal hasanat yudhibun sayyi'at. Di mana tempat kita umpat dia, kita pergi, kita sebutkan kebaikan dia. Okey? Dia kata, Assalamualaikum. Dia kata, apakah hukum orang provide service coaching atau consultation, setelah dibayar, dia beri lebih banyak coaching consultation kepada orang yang dia favourite saja. Orang yang bayar tapi bukan favourite, dia beri coaching consultation sikit-sikit saja. Bayaran sama je antara favourite dengan tak favourite. Ini kena tengok. Akad ni dia kena ada spesifik. Apa yang perlu di coaching, berapa jam. Kalau dia dah melaksanakan tuntutan apa yang disebutkan di dalam akad, maka sudah memadai. Kalau dia nak bagi lebih pada orang yang dia lebih suka, itu termasuk dalam kita panggil dalam sedekah dia lah, dalam orang kata ihsan dia. Tapi kalau lah kata dia ambil bayaran sama, tiba-tiba orang ni dia coaching lebih, yang ni dia coaching kurang daripada yang sepatutnya, maka dia kira berdosa lah, sebab dia namakan harta orang. Dia namakan harta orang dalam keadaan tidak halal lah. So wallahu alam, cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Saya pun suara pun dah serak dah ni. InsyaAllah moga ada kebaikan dalam kuliah pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih kepada Datin Alia, terima kasih kepada Haji Hili, Tafaqufiddin, tim Tafaqufiddin, terima kasih banyak yang hadir. Saya berhenti dulu di sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.